Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 26 Februari. Sektor awam dan swasta perlu memastikan usaha menyediakan tenaga kerja berkualiti, bersifat global dan sentiasa relevan dilaksanakan sebaiknya agar individu terlibat dapat memasuki pasaran kerja tempatan dan antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, usaha melahirkan tenaga kerja berkualiti dan berketerampilan bukan sahaja menjamin kesejahteraan rakyat, malah menyumbang kepada perkembangan sosio-ekonomi negeri. Beliau berucap demikian dalam Majlis Pelancaran MBC Training and Consultancy Services Sendirian Berhad, Cawangan, Borneo di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datu Fairuz Rendan. Menurut Datu Hajiji, dalam memperkukuh pembangunan model insan di negeri ini, sebanyak 27.45 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia bagi melaksana pelbagai program, latihan dan kursus kemahiran sepanjang tahun ini. Justru beliau berharap lebih banyak kerjasama membabitkan pelbagai agensi dan sektor swasta untuk mengadakan lebih banyak program bimbingan bagi meningkatkan kemahiran anak muda di negeri ini sekaligus membantu kerajaan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan khususnya kepada golongan belia. Sabah antara negeri contoh terbaik dalam menggambarkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Meskipun masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, namun hidup dalam suasana harmoni. Penaung Persatuan Wartawan Keningau Datuk Jack Jekili 19 berkata, ia dapat dilihat menerusi sambutan pelbagai perayaan yang diraikan bersama-sama pelbagai lapisan rakyat di negeri ini. Mengambil contoh, sambutan Tahun Baharu Cina yang bukan hanya diraikan, masyarakat Tionghoa malah turut melibatkan kaum lain. Sehubungan itu, beliau berharap semangat perpaduan dan keharmonian ini terus diperkukuh dan dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Biarpun yang ada hadir di sini mungkin tidak 100% adalah kaum Tionghoa, tetapi kita ini di Sabah, kita tidak kira bangsa, agama. Yang penting Sabah adalah kita ini satu sama saja. Ya, kita jangan kasih perbesarkan perbezaan kita di antara bangsa atau agama, karena itu akan memecah belahkan kita. Datuk Jack menyatakan demikian kepada pemberita sempena Pesta Cap Gome yang diadakan di kediamannya di Kampung Bariawa, Keningau. 100 pelajar tingkatan 1 hingga 5 menerima bantuan barangan keperluan sekolah bernilai RM150 seorang dalam program Kembali ke Sekolah Anjuran Pemuda Gagasan Rakyat Kawang. Ia melibatkan pelajar daripada 6 pusat daerah mengundi PDM dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kawang iaitu PDM Kampung Laut, Kinarut, Kawang, Beringis, Pengalat Besar dan PDM Pengalat Kecil. Naib Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Kawang Azrul Ibrahim berkata, program ini bertujuan meringankan beban ibu bapa terutama golongan B40 untuk membuat persiapan persekolahan anak-anak bulan depan. Jadi pemilihan itu kita mau semua orang dapat manfaatlah, tidak ada yang double, tidak ada yang tercicir daripada mendapat bantuan seumpama ini. Baik yang dianjurkan oleh pihak sekolah, pihak parti politik, pihak NGO ataupun mana-mana pihak lah. Itu kita mau. Paling bagus ambil lebih sikit lah supaya jadi next time tak payah sudah mau datang kedai untuk beli barang ke apa kan. Jadi benda tu akan memudahkan semua kalangan-kalangan pelajar ni. Barang-barangan sekolah macam beg, kasut dengan box pencil. Terima kasih dengan yang membelanjakan kami barang-barangan sekolah dengan bajet 150. Kami appreciate sangat-sangat and thank you lah. Sesi persekolahan 2024-2025 akan bermula 11 Mac ini. Pelbagai program dirancang Smart Sabah Corporation Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik kerajaan negeri bagi mengimarahkan bulan Ramadan. Pengerusinya, Datuk Muhammad Razali Razi berkata, ia bagi melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat melalui program bersama komuniti.
Jadi antara peranan kami adalah di bawah tanggungjawab Social Corporate CSR untuk membantu di kalangan masyarakat yang memerlukan bantuan kami lah. Jadi di bulan Ramadan ni kita telah menggariskan beberapa program lebih kepada program-program mengimarahkan masjid bersama dengan jemaah dan program-program di kampung untuk sama-sama kita meraihkan Ramadan dan Syawal. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis berkhatan di Masjid Tun Ahmad Shah di Kampung Inanam Laut, Inanam. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata jawatan kuasa masjid digalak menganjurkan majlis berkhatan kerana ia bukan sahaja mampu mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk dan jemaah, malah dapat mengurangkan perasaan gemuruh kanak-kanak terlibat. Seramai 37 kanak-kanak sekitar Kampung Inanam Laut mengambil bahagian dalam program ini. Sebelum acara bermula, mereka disiram beramai-ramai oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Lintas. Lebih 700 pengunjung memanfaatkan peluang menyemak dan membuat permohonan wang tak dituntut WTD menerusi program jelajah WTD Madani Amanah Insani yang dilaksanakan Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM Sandakan. Program berlangsung selama 2 hari itu memudahkan orang ramai mendapatkan khidmat JANM secara bersemuka. Tinjauan RTM mendapati ramai masyarakat yang masih tidak mengetahui terdapat baki simpanan akaun bank tidak aktif untuk tempoh yang lama termasuk wang insuran atau pembayaran dividen. Sebetulnya saya belum tahu, tidak tahulah pasal cerita ni, tapi daripada isteri saya kan. Itu saya tahulah. Baik, alhamdulillah lah. Ya, terima kasih lah kan. Sebab kita tak sangka je lah kan ada duit ni. Sebenarnya tidak tahu, tapi lepas cek di sini memang ada wang yang tidak dituntut lah, dan sangat happy lah bila tahu ada duit itu. Sedang hati juga lah biarpun dah banyak kan, tapi kita tahu ada bah. Jadi lagipun dia punya proses senang, dia suruh isi bagi IC saja, auto state, baru isi borang, hantar, tinggal tunggu masuk lah. Semakan WTD juga boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi e-Gumis di laman sesawang egumis.anm.gov.my. Peningkatan penubuhan kelab bola sepak di Sabah, landasan terbaik dalam melahirkan lebih ramai pemain berbakat dan berkualiti di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan optimis pertambahan kelab bola sepak itu juga akan meningkatkan persaingan sihat dalam kalangan pemain, seterusnya menjadi isyarat kebangkitan semula Sabah dalam arena bola sepak negara. Makin banyak kelab yang ditubuhkan, sebenarnya satu lagi orang bilang perkara yang baiklah. Jadi selain orang bilang dapat menunjukkan bakat, dia juga dapat membantu kita memberi peluang kepada ramai lagi anak-anak muda ataupun anak-anak yang mau bermain bola. Datuk Fairuz bercakap selepas penyampaian sumbangan kasut dan jersey bola sepak sumbangan Kementerian Belia dan Sukan kepada pasukan Kinabalu Night Football Club KKFC di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Jurulatih KKFC Sudriman Garama berkata KKFC yang ditubuhkan sejak tahun 2022 antara kelab pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka menjalani latihan. Sehingga kini KKFC mempunyai 320 pemain bawah 11 dan 12 tahun. Support sebenarnya tidak akan berjalan coaches ni tanpa ada support daripada parents lah. Dalam masa yang sama saya tengok sambutan daripada luar daerah jauh, Sepitang, Kota Belud. Syukur alhamdulillah buat masa sekarang ni kira sukses lah. Salah satu dia kita mau kurangkan dia punya ni lah, aktiviti macam pegang telefon, gadget-gadget ni kan. Satu daripada dia. Lagi kedua dia punya kawan-kawan ramai sini. Lagipun dia minat sangat bola. Sangat setuju. Kalau kita tengok dia ada pengisian di samping dia punya minat bukan sahaja pada anak tapi kepada ibu bapa dan dia dengan society, dengan masyarakat. So anak-anak ni dia membentuk jiwa kesukanan yang sehatlah. Dalam program ini turut diadakan perlawanan persahabatan antara keluarga ahli KKFC dengan pasukan tetamu kehormat. Baik saudara, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.